keadaan kedua-dua ceramic particles ni. Okey. Okey, saya rasa jawapan dia saya telah beri. Awak boleh rujuk balik kepada nota-nota saya yang lepas. Tapi ini jawapan tu saya telah bagi dalam kelas. Dia tak ada recorded punya versions. Okey. Okey, yang ni persoalannya adalah kita lukis kat sini. Mengapa pada suhu rendah, okey, mechanical strength tinggi compare to high temperature bawah fluid lah. So ini keadaan ni adalah masa kita buat spinning tu, air yang kita supplykan dekat yang ni, kat area ni, this one, sorry tak nampak kan, area yang ni tak nampak juga, ini yang ni, okay, how yang ni lah, this one yang dekat sini, bawah fluid ni, ini bawah fluid ni, ini bawah fluid ni. Okay, kita bezakan macam saya ni, yang ni dibezakan 10, satu 10, satu 50. Tapi tengok dia punya kesan dia adalah sangat ketara. Okay, ini satu soalan lah yang kata saya minta awak fikirkan. Nanti kita boleh discuss masa dalam forum. Okay. Okay. Yang lain-lain tu dia tak ada this is apparent porosity, tak ada kaitan sangat. So tapi inilah biasa kita akan tengok dia punya mechanical strength lah, sebab kita nak dapatkan ceramic particle yang sangat robust. So kalau mudah patah pun tak guna juga, sebab masa awak nak potting nanti nak buat modul, kalau fiber awak tak kuat, sangat susah you nak applykan untuk katalah gas separation ke water permeability ke. So mechanical strength sangat penting lah kalau dalam penghasilan ceramic hollow fiber membrane ni. Okay, ini adalah parameter-parameter yang boleh awak ubah dalam, atau boleh macam kita nak, kalau kita nak ada ceramic particle yang baru yang you nak hasilkan. So benda paling penting adalah ceramic loading, berapa optimum ceramic loading, berapa ratio ceramic polymer ratio, air gap length. Ini nak hasilkan, awak nak, kalau nak thin, okay, pakailah yang tinggi. Kalau awak nak yang kata macam yang normal, you pakailah yang 15 or below. Centering temperature, okay, semua faktor-faktor ni mempengaruhi properties of you punya ceramic membrane lah. Okay, yang ni kalau awak lihat, okay, awak lihat pada figure ini. Ini figure ni adalah kesan kepekatan viscosity awak kepada shear rate. Okay, lihat dekat sini adalah, okay, biasanya spinning suspension yang lagi tinggi dia punya weight loading, dia akan lebih pekat, okay, berbandingkan dengan yang cair. So dia, setiap sistem, ceramic system ni berbeza-beza. Okay, ada yang kata macam pernah jumpa yang ada bentuk macam ni, ada bentuk macam ni. Dia bergantung kepada awak punya komposisi you punya ceramic suspension. So ini sebagai contoh yang tadi ni, okay, yang ni adalah alumina. This is alumina, aluminium oxide. Yang ni lihat dekat sini adalah Ytterbium stabilis zirconia. Okay, berbeza-beza. Okay, ini, okay, yang ni kalau awak lihat dekat sini, okay, contohnya this is 55%, this is 55%. Okay, kita nak hasilkan ceramic hollow fiber yang bentuk macam ni. Okay, bentuk dia macam bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Cantik kan? Tapi ini adalah
kita dapat daripada 55%. So awak lihat perbezaan yang ketara antara gambar raja ini dengan gambar raja ni. So gambar raja ni, ini contoh macam tak jadi lah. Yang ni macam tak jadi. Sebab apa? Sebab dia punya terlalu cair. Jadi awak lihat dia tak dapat form. Water tu memang very nasty kepada polymer ceramic suspension ni. Tengok lihat carving macam ni lah. Okay. Tapi apabila awak tinggikan awak punya ceramic apa nama tu, suspension the ratio of you punya ceramic particles, that what happen is semakin cantik lah. So dia ada satu minimum requirement. Dia ada maximum, dia ada minimum. Itu depend on kepada ceramic particle, ceramic particle yang you pilih. Okay. Okay. Ni kita lihat kat sini adalah okay, sama jugalah macam tadi. Apabila kita tinggikan ceramic loading, kita akan lihat the mechanical strength semakin tinggi. Ni kalau awak lihat dekat sini kan, kalau awak lihat dekat sini, okay, ini adalah 3 point bending. Okay, lihat kat sini, ni adalah zirconia. Kalau awak lihat kat sini, ini adalah okay, kat area ni adalah alumina. Jadi kebiasaannya zirconia ni lagi tinggi daripada zirconia. Okey. Lagi tinggi kenapa? Kenapa yang zirconia lagi tinggi? Kenapa? Itu berbalik kenapa mechanical strength yang zirconia lebih tinggi daripada alumina? Itu bergantung kepada properties ceramic particle tersebut. Okey, untuk pengetahuan awak, saya pernah cakap dulu zirconia adalah ceramic particle yang digunakan dalam pembuatan gigi palsu. So kalau awak if you aware, gigi palsu perlukan satu material yang sangat tough. Sebab you tahu you nak mengunyah kan. So jadi dia memang ada properties yang sangat kuat lah. That's why kalau awak lihat kat sini dia punya mekanisme lagi tinggi daripada alumina. Okay, ini adalah kesan dia. So sebenarnya saya tak favor sangatlah nak nak discuss apa kesan air gap, ni kesan bore fluid. Dia kalau awak lihat dekat sini, okey, dia punya knowledge ni adalah kalau you gunakan lagi tinggi awak punya air gap. Kalau gunakan lagi tinggi air gap, saya dah cakap dulu, awak punya lagi thin, dia ni lagi nipis. Sebab yang kata dia bergantung kepada awak punya. Sebab kalau tinggi maksudnya kalau dia sama dia punya approach dia sama macam polymer, macam polymer membrane. Okay, polymeric membrane, polymeric hollow fiber membrane. Dia sama je lebih kurang sebab dia punya base tu adalah gunakan polymer. Okay. Kalau you pakai lagi ini, dia tak ada satu konsensus sebab kadang-kadang bergantung kepada cara you spin. Okay, tapi apa yang penting adalah yang cakap tadi, yang obvious adalah weight loading lah kepada mechanical strength tu. Itu this is about consensus. The more you put, the higher the mechanical strength you will get. Okay, ini saya cakap tadi lah yang tadi. Okay, kalau ini adalah sintering process. Okay, sintering process. Kalau lihat kat sini, okay, ini again sintering process bergantung kepada ceramic particles yang you pakai. Kalau lihat kat sini sintering, okay, the purpose is sintering adalah proses pembakaran tu adalah nak make sure that dua particle ni fuse together. Okay, okay. Pemilihan yang kata suhu ni over here, pemilihan suhu untuk sintering process, dia bergantung kepada ceramic particles, iaitu bergantung kepada melting points of ceramic particles. Sebagai contoh, kalau awak ada 2100 degree C melting point of, let's say this is for alumina, awak maksimum untuk kita sinter alumina ni adalah
2/3 of this value. Kalau 2/3 is adalah 1400 degree C. Ini adalah optimum. You boleh lebih tetapi not advisable. So kalau you go lagi tinggi, nanti dia mungkin akan berlaku crack. Okay, biasanya macam inilah. Dia bergantung ke pemilihan yang gasification process ni. Suhu optimum adalah 2/3 of the centering, 2/3 of the melting point of your punya ceramic particles. Jadi ilmu paling mudah lah. Okay. Okay, kat sini. Okay, kat sini. Okay. Okay, now kita terus kepada ini mechanical strength. So kebiasaannya mechanical strength ni akan meningkat. Meningkat dengan lagi tinggi you sinter, lagi Allahu Rabbi, semakin kuat you punya bending strength. Sampai tu ketika awak lihat kat sini dia macam optimum ya. Dia akan ada optimum lah. Sebab semakin kalau you menghampiri melting point, you menyebabkan mechanical properties awak punya membrane rapuh lah. That's why kita nak optimum. Okay, ini kalau awak lihat kat sini, gas tightness test. Bermaksud ceramic hollow-fiber tu, kalau you lagi tinggi you sinter, so dia akan menyebabkan dia gas tak boleh tembus dalam you punya membrane. Sebab apa? Awak lihat dekat sini. Okay, ini kalau semakin tinggi ni, contohnya ni 1250, ini adalah 1400 degree C. So lihat dia punya pore dia semakin menghilang kalau awak sinter pada suhu yang lebih tinggi. So that's why lihat kat sini adalah permeability akan drop dengan temperature, sintering temperature. Okay, ini saya macam cakap tadi, YAZ dia ada optimum dia 1350, hasilkan mechanical strength paling tinggi. Okay, dia lihat kat sini, dia tak boleh nak cakap the higher sintering temperature, the higher the mechanical strength. Tak, dia ada optimum dia. Okay. Okay, ceramic particles. Okay, so sampai di sini kita dah cover preparation of ceramic hollow fiber membrane. Okay, kalau ada soalan nanti kita akan discuss di dalam forum.